COVID-19. Ia merupakan satu wabak pandemik yang diisytiharkan bahaya oleh WHO. Ia pertama kali ditemui di Wuhan, China pada tahun 2019. Warga emas dan kanak-kanak merupakan golongan yang mudah untuk dijangkiti. COVID-19 telah mengakibatkan pelbagai sektor di dunia maupun negara kita sendiri terjejas. Antara sektor yang terjejas adalah sektor ekonomi. Selain itu, sektor pendidikan tidak dapat dijalankan seperti biasa. Kehidupan tidak lagi sama seperti sedia kala. Banyak usaha ataupun inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan pelajar mendapat pendidikan yang sewajarnya. Pelajar harus mendapatkan pendidikan agar mereka tidak ketinggalan di kemudian hari. Namun, tidak semua yang mampu mengikuti pelajaran dan akhirnya menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas. Antara faktornya adalah pembelajaran secara di atas talian di rumah masing-masing. COVID-19 banyak memberi kesan kepada warga pendidik, ibu bapa maupun pelajar sendiri. Sepanjang berlakunya sesi PDPR ataupun kelas secara atas talian dapat dilihat di kaca-kaca televisyen maupun dada-dada akhbar, pelbagai berita, pelbagai kisah yang menduka cita. Kegigihan, kesungguhan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna walaupun dalam keadaan yang kurang berkemampuan. Okay, saya tinggal di Rumah Panjang, tidak berapa jauh. Kalau driving, 10 minit dari SMK Lulayar. Satu masalah utama ialah masalah line. Pada waktu siang, pelajar tu tunggu-tunggu saya bagi Google Classroom. Tetapi saya tak dapat buat Google Classroom sebab tak ada line. Hanya pada waktu malam saja line kuat. Itu masalah yang utama. Jadi saya tak dapat buat online learning dan Google Classroom. Saya rasa kecewa. Pelajar saya pun tidak dapat belajar sepanjang bulan Mac hingga bulan Jun selama 3 bulan. Jelaslah dapat kita lihat bahawa guru di pedalaman menghadapi pelbagai masalah internet yang sangat teruk bagi menjalankan sesi PDPR buat pelajar-pelajar mereka. Hanya pada waktu malam sahaja, liputan internet di kawasan guru tersebut kuat. Kesannya, pelajar-pelajar tidak dapat belajar selama 3 bulan. Ia memberi tekanan dan bebanan buat guru untuk menjalankan sesi pengajaran yang lebih baik dan mengikut sukatan pembelajaran agar murid-murid mereka tidak tercicir. Bagi saya kepada semua guru-guru, saya tak nak cakap macam mana saya buat, tapi saya boleh katakan satu ayat pendek kepada semua guru yang ada di luar sana ialah adaptasi terhadap apa yang sedang ada sekarang ni. Semua orang sekarang ni ada dia punya peranan masing-masing dan sepatutnya semua orang tengah mainkan peranan yang betul lah. Di mana sekarang ni Dr. saya Uzairi akui sukar mengajar dalam talian. Beliau mengatakan ketika awal PKP dahulu, beliau rasa ingin lari dari membuat video dan juga mengajar online melalui Zoom misalnya. Hal ini kerana beliau berasa janggal dan tidak selesa mengajar di atas talian. Walau bagaimanapun, beliau cuba untuk melawan perasaan tersebut bagi membantu guru-guru lain mendidik para pelajar. Beliau juga sedia maklum bahawa kebanyakan pelajar sekarang mengalami kesihatan mental yang tidak berapa elok atas faktor pembelajaran online di rumah.
Oleh itu, beliau mengatakan di sini ibu bapa juga turut memainkan peranan untuk membantu anak tersebut dengan menyediakan peranti yang sesuai bagi memudahkan sesi pembelajaran mereka di atas talian, dan juga ibu bapa perlu peka dan prihatin dengan menguruskan tahap mental. Assalamualaikum, cikgu. Saya Ayah dan Denny. Cikgu ni, berapa banyak cikgu nak kasih kerja sekolah? Melampau-lampau cikgu ni kasih kerja sekolah. Ya cikgu kasih yang lepas tak habis lagi, cikgu hantar lagi. Saya dah tak kasih anak saya buat kerja sekolah lagi. Tapi saya kalau tahu anak saya naik sekolah, kalau cikgu marah ke, cikgu apa-apa dekat dia, cikgu jaga. Saya tak kira kali ni. Melampau-lampau lah cikgu kasih kerja sekolah. Ingat anak saya tu robot ke apa? Lagi satu, cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain. Jangan hantar-hantar kerja sekolah berapa banyak pun cikgu nak hantar. Mentang-mentang ada cuti, kerajaan bagi cuti, cikgu hantar melambak-lambak kerja sekolah. Sebelum ini, kebanyakan ibu bapa menganggap tugas mendidik anak-anak terletak di bahu guru semata-mata tanpa menghiraukan perkembangan dan pencapaian anak mereka. Kini, ibu bapa memainkan peranan utama dalam memantau proses pembelajaran anak-anak di rumah. Ibu bapa juga kurang memberikan kerjasama dengan guru akibat terlalu sibuk dengan kerja. Ibu bapa juga memarahi guru tersebut sekiranya memberi tugasan yang banyak kepada anak mereka kerana mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi. Sepanjang negara kita ada wabak COVID-19 ni, dari segi kesihatan, alhamdulillah. Segi emosi pula memang terjejas. Jadi dalam proses pembelajaran atas talian tak cukup graduate lah. Tak cukup. Lepas tu saya sebagai guru, lepas tu anak saya ada 2 orang lagi, dia belajar atas talian kan. Saya pun ada. Jadi macam kelam kabut lah dekat situ. Anak saya nak pinjam, saya nak pakai laptop. Lepas tu line, utama line lah, line internet lah. Itu yang paling buat stres sekali ya. Ya betul. Faham? Susah. Memang payah sikit lah. Lagi-lagi internet kita nak kongsi kan. Kadang line terputus-putus. Tengah mengajar, tiba-tiba line tak ada. Line tak ada, lepas tu tengah mengajar, anak-anak murid tak nampak kita. Cikgu, apa ni cikgu? Apa tak lah. Dia tak dengar. Dari segi diorang tak dengar tau bila kita mengajar. Faham? Lepas tu anak-anak kita tu terpaksa kadang-kadang dia tertunda. Ya. Dia tertunda. Kita nak buat video ni macam saya tak suka sebab video ni macam kurang sikit tau. Rasa tak puas Tak puas. Kalau misalnya kita bersemuka dekat dalam talian tu, kalau kita bercakap dengan dia ada respon kan. Kalau macam ni kita tak tahu dia faham ke tak bila kita bagi video tu. Kalau kita ngajar kat dalam talian tu, dia tak faham, dia tanya, cikgu apa ni cikgu? Tak faham cikgu, boleh try sekali lah macam tu. Kalau saya suka macam gitu. Kalau kita bagi video tu, kita tak tahu dia faham ke tak. Lepas tu dari segi kerja rumah, bila nak sekolah, ada yang tak buat. Faham? Terpaksa lah guru-guru ni, macam terpaksa saya ulang. Dari bab yang pertama tu saya ulang. Kerana bila saya tanya, dia mesti tak faham. Lepas saya ngajar, saya tak gunakan video. Anak saya ada 2 orang. Belajar online, jadi terpaksa belikan gadget dengan line dia sekali. Kerana saya ada, anak saya 3 dah ada. Sebulan aja dia punya Data dia dah berapa. Nak uruskan anak, kalau anak yang macam belajar 1, 2, 3, kita kena onkan dulu. Betul. Onkan dulu laptop. Settingkan tempat dia. Barulah kita, lepas tu dengan kita ada kelas lagi. Betul. Memang stres lah. Kesihatan tu mungkin kurang terjejas, tapi dari segi emosi tu memang banyakkan sangat terjejas. Okey, pertama bila kita buat
pembelajaran atas talian ni, kekalahan yang pertama iaitu kita tak boleh two-way communication. Maksudnya tak boleh dua hala punya komunikasi antara kita dengan anak murid kita lah. Jadi penyampaian kita punya pembelajaran agak kurang sampai. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang keduanya pula daripada segi kalau kita gunakan pendidikan atas talian ni, okey, iaitu masalah internet. Internet agak slow, okey, dan juga kadang-kadang terus terputus. Jadi kat situ agak sukarlah pembelajaran kita, pendidikan kita nak sampai kepada anak murid kita lah. Dengan keadaan internet yang slow, mungkin kita punya suara terputus-putus. Apa yang nak sampai tu kurang jelas. Okey. Yang ketiga pula, daripada segi kita punya bahan yang kita nak paparkan dekat atas talian tu lah. Contohnya kita guna Google Meet, ataupun selain daripada tu, dia kadang-kadang anak murid kita dia ada setengah boleh buka, ada setengah tak boleh. Jadi kat situ kita terpaksa anggap benda tu okey, tak apa. Jadi kat situ bukan semua murid boleh dapat. Ada setengah murid boleh dapat, setengah murid tak boleh dapat. Jadi kita punya sistem kita, pendidikan kita, pembelajaran kita agak tak memuaskan. Okey. Dan yang keempat pula, bila kita buat dekat rumah, kita tak sama buat dekat sekolah. Kalau dekat sekolah, kita boleh fokus kepada anak murid kita. Tapi dekat rumah, dengan keadaan anak-anaknya, rumah tangga kita, yang anaknya menangis lain, yang kita kalau bagi orang ada anak kesian, dia agak sukarlah sebab dia berkongsi lah banyak Dia berkongsi satu handphone, satu internet. Jadi dia berganti-gantilah. Okey, lepas tu dengan gangguan biasalah, gangguan anak macam kita agak kurang fokus pada anak kita. Jadi kita terpaksa korban lebih masa. Jadi dekat situ menyebabkan pembelajaran kita pun sebenarnya sukar untuk sampai. Lepas tu daripada yang segi kelima, sebenarnya okey, kalau kita guna atas talian berbanding kita mengajar dekat sekolah. Kat sekolah kita terus masuk kelas terus mengajar. Dekat atas talian, sistem internet ni, masalah teknikal ni lain. Masa nak mula buka je lah, mungkin masa yang diambil tu agak kurang sedikit. Jadi akhirnya yang kita dapat daripada 1 jam yang diperuntukkan, hanya setengah jam yang kita boleh ajar. Jadi silibus yang kita nak ajar tu sepatut habis, tak habis. Jadi maksudnya pembelajaran kita agak kurang sampai, tak dapat disampaikan sepenuhnya. Dari segi penat, memang sebenarnya penat lagi mengajar atas talian berbanding mengajar dekat sekolah. Sebab atas talian untuk nak menyediakan bahan untuk mengajar tu dia dah makan masa yang agak lama sebenarnya. Kalau macam saya setiap malam, okey, saya mengajar bahasa Inggeris. Saya terpaksa sediakan bahan ke budak, dengan keadaan budak ialah buku kadang-kadang pun belum time, lagi-lagi masa awal belum dapat, ataupun kita kena buat ekstra lah, sebabnya budak tak tahu kena sediakan bahan yang lagi banyak, lepas tu memakan masa yang lagi lama berbanding waktu sekolah. Kalau dari segi kesihatan, alhamdulillah tidak terjejas. Kalau dari segi emosi, terjejas sebab pembelajaran melalui talian ni kita tak nampak anak murid kita. Kita cuma nampak secara, kalau buat video call ke apa, kita cuba nampak muka, tapi kita tak boleh nak tahu sama ada dia faham ke, dia tak faham apa yang kita ajar. Kita macam terbatas. Lagi satu, macam saya ni ada anak kan, ada anak darjah 2 dengan 6 tahun. Dalam masa yang sama nak mengajar anak murid ikut jadual yang ditetapkan dalam masa yang sama, nak mengajar anak kejar-kejar. Lagi satu, line internet, Google Meet dengan anak-anak, tak semua anak-anak masuk. Kadang-kadang tak sampai separuh pun yang join Google Meet tu. Jadi dari situ kita macam mana nak buat kelas 2 kali ke, macam jadi cikgu macam stres jugalah nak menghadirkan cara dan kaedah yang betul yang biar semua murid dapat. Lagi satu, kalau murid-murid yang sangat lemah pun susah kalau kita buat secara atas talian. Kalau macam dalam kelas, kita boleh tunjuk dia, boleh lebih kepada personal touch tau. Boleh ni okey faham tak, kita boleh tunjuk dia, boleh pegang tangan dia, boleh tuliskan ke apa kan. Tapi kalau macam
melalui talian macam tertinggal pelajaran. Lagi satu pada segi emosi tu, cikgu ni memang bukan saya seorang lah rasa semua cikgu agak stres, agak penat memikirkan cara untuk mengajar, penat memikirkan cara untuk nak bagi murid faham. Kadang-kadang kita terpaksa, guru-guru kat sini, guru-guru kat luar pun kadang terpaksa buat kelas malam. Sebab kalau malam, kadang-kadang kekangan daripada mak ayah yang bekerja. Waktu siang mak ayah bekerja, macam mana kalau yang anak-anak tahun 1, 2 tu, dia perlukan family tau. Kalau yang tak ada mak ayah kerja, siapa yang nak tunjuk mereka kan? Ya, betul. Jadi cikgu kadang-kadang terpaksa buat kelas malam, cikgu kadang-kadang terpaksa buat kelas pagi dan malam 2 kali. Sebenarnya lebih seronok kalau berhadapan. Lagi satu kalau kelas online ni, dia macam nak ngajar tu macam lambat tau. Dia silibus pun lambat. Sebab tu ada certain cikgu yang macam dia tak ikut silibus sangat. Maksudnya dia pendekkan silibus. Sepanjang pembelajaran saya, saya tak menafikan yang ada berlaku juga lah rasa emosi tu. Sebab apa? Pertama sekali, kita berhadapan dengan norma baru. Yang mana bukan sekadar bila kita online tu bukan sekadar pelajar je, bukan kita ajar dengan bapak budak sekali kita ajar. Yang kedua, kadang-kadang budak tak mute. Jadi kadang-kadang tu nak mengajar tu bising kan, dia terganggu. Ada budak yang tak faham kan, dia mengajar kan. Budak tak faham pun apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita sendiri yang termute kita. Jadi dah sampailah benda tu. Kadang-kadang ada juga kita dah nak tutup dah habis. Ada budak yang baru masuk. Jadi kita ulang balik. Pesanan saya untuk rakan-rakan di luar sana, if you need help, find the right one to tell or to share your story. Please, don't let your soul feel empty and jangan biarkan rasa bersendirian. Kami ada bersama anda. Nasihat saya untuk rakyat Malaysia di luar sana, jaga kesihatan, jaga diri, jaga kesihatan mental. Sekiranya rasa macam stres, kita ambil masa, riliskan diri sendiri, jauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan dunia lah. Harapan saya kepada rakyat Malaysia adalah kita jaga SOP, pakai mask, sarung tangan, guna hand sanitizer, sila ikut SOP yang ditetapkan. Dan bagi mereka yang mengalami masalah kesihatan ataupun stres, tekanan, mental health, sila berjumpa kepada orang yang sepatutnya ataupun pergi berjumpa kepada doktor untuk mengikuti rawatan susulan. Hashtag kita jaga kita. Hashtag stay at home, stay safe. Hashtag kita jaga kita. Hashtag stay safe. Hashtag stay at home. Stay safe, stay at home, kita jaga kita.